Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak sekalian, antara manusia ni yang dengar ceramah ni ada dua. Tapi mungkin sekarang ni ada satu je. Kami dengar, tapi kami takkan buat. Hampir semua ceramah, orang yang duduk dalam ceramah zaman ini ya, kumpulan ni. Kumpulan macam mana Allah bagi tahu orang Yahudi dengar ceramah Nabi Musa. Yang kata kami dengar perintah Allah, kami dengar perintah kamu, tapi kami tak buat. Kami takkan taat. Inilah orang yang hampir semua orang yang dengar kuliah agama hari ni kat dunia ini punya kumpulan. Satu kumpulan lagi kami dengar dan kami akan taat. Kenapa dua kumpulan ni ada? Apa yang membezakan dia? Apakah yang membezakan satu orang dalam kumpulan mendengar dan tak mau amal, satu lagi mendengar dan beramal? Apa yang membezakan dia? Adakah kalau Yahudi mesti macam tu? Tapi kalau bukan Yahudi mendengar dan beramal, adakah betul? Perangai Yahudi tu perangai je, dia boleh dimiliki oleh semua orang. Apa yang ada pada Yahudi itu yang menyebabkan dia kami dengar dan kami tak bertahan? Sufyan dia bukan Yahudi, tapi dia juga berperangai kami dengar dan kami takkan taat. Apa sebab Sufyan jadi sama macam Yahudi itu? Rashidi, apa sebab? Saya tahu jawapan ni agak-agak je. Agak-agak je. Kerana Yahudi tu dan orang yang bukan Yahudi sama ni, dia sama kumpulan. Kumpulan orang yang tidak beriman dan beramal soleh. Mereka yang tidak beriman dan beramal soleh dan mempunyai tahap iman yang tinggi, dia akan jadi macam Yahudi tu lah. Sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami takkan taat. Jadi untuk mendengar ni, tak ada iman pun boleh duduk. Tak ada iman atau ada iman yang sikit, macam Sufyan, macam Rashidi, macam Yazid, macam Samad. Tapi nak taat tu, dia kena ada iman tahap tinggi. Jadi kerana yang duduk ni semua yang iman tahap rendah,
bukan tahap tinggi, maka jadilah macam Yahudi yang Allah beritahu dalam Quran. Kami dengar dan kami tak taat. Jangan kita kata itu Yahudi ya. Bangsa ni tak ada kaitan dengan amal. Kan? Bahasa ni, bangsa ni tak ada kaitan dengan amal. Amal ada kaitan dengan iman. Jadi untuk mendengar bayan, orang tak beriman pun boleh. Yang pura-pura beriman. Macam kata Nabi di kalangan mereka yang duduk majlis kamu ya Rasulullah, ada orang munafikin. Mereka selepas mendengar ceramah Nabi beritahu pada sahabat yang lain apa yang Nabi cakap. Kata Allah tak bagi faham. Macam Rashidi ni tak tahu apa saya cakap. Kenapa Allah tak bagi faham dia iman lemah? Yang tu kenapa dia tak ada faham? Sebab dia pura-pura beriman, dia tak ada iman. Jadi hari ni kuliah banyak. Yang duduk semua yang tak beriman. Lepas kuliah makan. Lepas tu duit dibagi pada yang beri kuliah tu lah. Salam. Salam kau. Kan? Lepas tu ustaz tu tengok apa-apa dia bagi. Ada setengahnya dah jadi rosak, dia tuntut pula. Ada setengah baik sikit, dia tak tuntut. Berapa bagi-bagilah. Ada yang baik tu dia tak mau terima betul. Tapi tak ada. Hampir jarang. Jadi makan dibagi lagi. Bukan saja pada ustaz, setengah masjid. Bagi pada semua orang. Dia orang kata nak makan free, datanglah kuliah. Kalau nak makan sarapan free, datang kuliah subuh. Macam hari ini hari Jumaat atau besok hari Sabtu, hari Ahad, ada sarapan free dekat masjid. Nasi lemak, nasi ayam, order beratus dari Kak Leha. Kak Leha nasi ayam RM3 dekat Greenwood. Banyak masjid order sebab dia RM3 je. Jadi untuk orang yang tak ada iman, datanglah, dengar. Tapi yang dapat amal, yang iman tinggi aja. Kami dengar dan kami taat. Hampir tak ada kat dunia hari ini. Kat dunia hari ini, hampir tak ada orang yang kata kami dengar perintah Allah, kami dengar perintah Rasul dan kami taat. Tak ada. Hampir tak ada. Jadi habiskan duit aja. Bagi duit pada ustaz, bagi duit untuk makan minum, kadang makan malam, kadang sarapan. Jadi banyak biaya dikehendaki oleh masjid untuk memakmurkan masjid. Jadi untuk makmur masjid ni, dia kata senang aja. Cari ustaz yang terkenal, ceramah, ramailah datang. Kamu orang tabligh, buat ceramah, tak terkenal. Kamu pergi ke rumah lagi, tak datang dia. 10 rumah pergi, seorang tak datang. Sebab
Orang yang lemah iman pun tak nak datang. Kenapa? Lepas ceramah suruh dia orang keluar pula. Ceramah pun tak bermutu. Tak ada credential. Tak ada menarik. Balik-balik 6 perkara. Putar sana, putar situ, 6 perkara. Yang kata dah tahu dah. Mula-mula tu dia juga kita minat dengar. Kali kedua tengok itu juga. Yang memberi bayan pun orang tak ada status. Budak-budak pula. Kan? Kalau ustaz pun, kami pun tak tahu dia ustaz ke tidak. Tak buat-buat ustaz je. Lepas tu makan pun tak ada. Jadi banyaklah orang jemaah tabligh bagi tahu sepra panjang. Kita bayan, lepas bayan mau sepra panjang makan. Itu mungkin ada juga orang duduk. Jadi bapa yang mula hari ni, orang mendengar bayan ni, orang yang iman tak ada. Kalau tak ada benda, dia tak jalan. Sebab itu bayan-bayan jemaah tabligh tak jalan. Akhirnya jemaah yang datang tu aja yang dengar. Orang lain semua balik. Kata ustaz, lepas semayang 3 saf. Lepas 3 saf, sikit dia duduk, 5 orang. Sebab makan tak ada. Cuba tulis hidangan lepas nasi ayam berempah. Ada juga lah nak menunggu. Jadi semua bukan niat betul. Jadi mengada kuliah-kuliah agama ni, hampir setiap masjid ada buat setiap malam. Sebenarnya tak menaikkan iman. Langsung. Tak mengubah keadaan. Dari dulu sampailah sekarang. Kan? Yang duduk majlis tu iman lemah. Dia bukan nak dengar dan taat, dia nak dengar je. Itu pun dengar dalam keadaan tak berapa sedia. Duduk ujung-ujung. Sandar situ, sandar sini. Sana sandar, situ sana. Jadi tuan-tuan bapa yang mula mereka yang dengar dan tak mau taat, macam Sufyan, Hanzalah, takkan jadi apalah. Siapa saja kat dunia ni dengar dan tak taat. Dia bukan Yahudi ya. Siapa saja. Jadi mereka yang dengar dan tak mau taat ni, orang yang tak beriman. Atau beriman sikit. Belum beriman dan beramal soleh tahap tinggi. Ada juga orang yang tak beriman dengar dan dia nak taat, tapi dengan mujahadah. Dia tak nak mujahadah. Dia kata susah lah nak amal ni. Tak mau. Lebih-lebih lagi lepas belayan dia kata siapa sedia keluar. Keluar? Oh tak boleh. Aku nak kerja. Nak cari duit. Mana nak keluar. Memanglah. Dia orang takkan sedia buat. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, mereka yang kata saya sedia keluar dengan mujahadah tu. Dia tak sedia, dia paksa. Akibat dia mujahadah itulah dia dapat kebaikan. Yang lain tak nak, macam Sufyan. Dia tak nak dengar bayan pun. Apalagi nak keluar. Jadi sampai hari inilah dia macam tu. Mereka yang tak bermujahadah, tak mau keluar, memang tak suka, tapi tak nak lawan. Maka yang berubah hanya yang lawan, yang pergi keluar. Dia dapat. Tapi kerana usaha tabligh tu tak betul, mujahadah tu tak ke mana.
Kan? Akhirnya tak beriman juga. Sebab usaha tabligh tu tak betul. Dia suruh keluar je. Tapi paling kurang dia tak semayang dulu, boleh semayang. Dulu dia tak semayang masjid, dia boleh semayang masjid dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, tapi ceramah-ceramah yang dibuat oleh ustaz, yang hanya lepas ceramah makan, tak ada taskil, memang tak ada perubahan. Tapi ramai duduk. Sebab ada makanan. Itu sajalah. Menghabiskan duit masjid. Dan duit masjid tu dia orang ramai. Bukan duit ahli jawatan kuasa. Orang yang datang sembahyang Jumaat tu, dia bagi gini. Duit tu lah guna. Ada satu si usaha masjid tu kata, Masjid Simpang 3 ni, pendapatan Jumaat dia tu tak cukup untuk menampung aktiviti dia. Nak cuci masjid aja sebulan 2,000 gaji dia orang tu. Lepas tu nak bagi ustaz lagi, nak bagi makan lagi, hampir 7,000 dia kata. Itu 10 tahun dulu, 20 tahun dulu. Sekarang tak tahulah. Jadi kena buat aktiviti lain untuk menjana pendapatan. Jadi masjid nak bergerak, kena ada banyak duit. Macam mana nak hidupkan agama kalau duit tak ada? Dia nampak bukan saja nak rumah kena ada duit, nak kereta kena ada duit, nak sekolah kena ada duit, semua kena ada duit. Termasuk nak menghidupkan masjid. Kalau tidak, tak boleh jalan. So, duit nampaknya Tuhan bukan saja untuk orang yang bukan agama, bukan Islam. Semua orang termasuk ahli jawatan kuasa masjid. Dan orang yang dikatakan orang agama. Semua percaya ada duit, semua boleh jalan. Tak ada duit, tak boleh jalan. Ada duit, kita boleh jemput ustaz. Ada duit, kita boleh jamu makan. Tak ada duit, wah. Jadi semua percaya duit bagi faedah. Jadi di hari apa keadaan pun, duit bagi faedah, tak ada duit bagi bahaya. Oleh kerana itu, kita mesti cari duit. Kalau tak ada duit, tak boleh. Nak buka madrasah, nak satu dalam YouTube tu yang kita mau melahirkan profesional yang bertakwa, yang hafal Quran. Tapi kita perlu tanah untuk bina madrasah tu. Kita mau donation, kita mau orang bagi duit. Harganya tanah ini, jadi minta duit. Jadi terpaksa lah, bila dah siap pula madrasah, budak-budak pula disuruh duduk ke masjid, mencangkung aja dengan surat dia, dengan bekas dia. Tak habis tu mu'alaf pula datang minta duit. Ustaz profesional punya minta duit. Yang ini tak profesional sangat. Terpaksa duduk belakang dan macam meminta sedekah. Jadi orang macam Samad pandang tepi je. Dah banyak, dah duit aku habis. Nak engkau pula minta lagi. Tak nak bagi. Jadi tuan-tuan, bila Islam ni nampaknya nak bergerak, kena ada duit. Tak ada duit, tak boleh jalan. Macam mana kamu kata duit tak boleh buat apa? Jadi dia orang semua confused lah. Satu kata duit tak boleh buat apa, satu pula minta duit. Tak habis-habis minta duit. Assalamualaikum.
mesti minta duit. Sama ada peminta sedekah atau orang dari masjid. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, mereka tak percaya agama boleh hidup dengan tak ada duit. Jadi Allah SWT bagi tahu, bila kamu sedekah lembu, kamu untuk korban haji masa hari raya korban, daging tu tak sampai ke Allah, darahnya tak sampai ke Allah, yang sampai ikhlas dia. Maksudnya amalan dia. Jadi Islam ni berkembang dengan amalan, tak berkembang dengan duit. Duit tak sampai ke Allah. Jadi kalau kita bagi duit ini buat ni semua, kita tak buat dengan ikhlas, dia tak sampai. Kan? Jadi sebab itu agama ni hidup bila duit tu dikorbankan dengan ikhlas. Bila kamu korbankan dengan ikhlas, bila kamu nak buat Allah suka. Bila kamu korban duit dengan buat kerja dakwah, kamu sendiri buat kerja dakwah dan kamu bagi masa. Kamu bagi masa dan kamu bagi harta. Bi amwalikum wa anfusikum. Kalau kita tak buat untuk sukakan Allah, tak diterima. Amalan tu tak diterima. Jadi Allah bagi perintah. Selepas kamu mengucap, kamu kena korban harta diri kamu. Buat kerja dakwah. Buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Dengan harta kamu, diri kamu. Antara dia nak buat kerja, tapi harta mak dan bapa dia. Dia nampaklah pergi macam korban, tak korban dia. Azri ambil harta bini dia. Yazid pergi ambil harta bank. Jadi mereka ni tak faham betul. Rashidi dia kata dia pinjam, tapi dia tak dapat bayar. Bertahun-tahun tak bayar. Jadi mereka ni tak korban apa yang mereka cinta, iaitu duit, untuk sukakan Allah. Macam Sufyan langsung tak mau. Dia tak mau korban untuk buat kerja dakwah ni. Dia mau korban dapat bini. Itu bukan korban tu. Korban ni bila kita buat benda yang kita tak suka, tapi Allah suka. Yang Allah suka, kerja mengajak manusia kepada Allah. Kerja mengajak manusia kepada kebaikan, menyangka kemungkaran. Bukan kahwin, bukan makan, minum. Itu keperluan kita. Payah kita nak buat untuk suka ke Allah. Tapi yang ini kita terpaksa buat untuk suka ke Allah. Memang kita tak suka. Tak ada siapa suka korban harta keluar jalan Allah, buat kerja yang Allah suka. Sebab itulah orang tabligh, dia ingat itu saja perintah keluar aja. Tapi dia banyak korban yang kita mau korban. Satu korban duit, satu korban perasaan, korban keingin perasaan dan ketinggian. Yang itu di mana? Yang itu kena buat kerja tempatan. Sebab orang kenal semua kat tempat kita ni. Cuma korbankan itu perasaan. Tak nak buat, nak keluarnya. Jadi tak jadi ya. Bila keluar pula tak mau cakap kalimah. Syaitan tipu. Tapi keluar tu dah betul dah. Kerja tu tak betul. Jadi bila kita keluar dengan ikhlas, kita terpaksa ikhlas sebab kita memang tak suka. Saya buat ni untuk Allah sukanya. Kan? Makin miskin orang tu, dia makin korban, makin dia ikhlas. Saya dah tak ada duit ni, saya buat juga. Hanya untuk buat Allah suka.
Macam masalah dia tak boleh buat Allah suka, bukan duit dia. Betul tak? Jadi bila dia tak boleh buat Allah suka dia, bukan duit dia, dia senanglah belanja. Bagi 4 bulan duit bapak dia, bapak bagi anak. Apa yang dia nak buat dengan ikhlas pula? Jadi akibat dia tak ikhlas, dia tak naik amalan tu. Kerana amalan tu pula tak dipenuhi dengan kerja dakwah main-mainnya, dia tak naik juga. Jadi dia kena buat kerja dakwah macam Nabi. Orang bukan Islam mau jumpa, orang Islam mau jumpa, rumah ke rumah, pintu ke pintu, semua orang. Makan kena kurangkan, minum kena kurangkan, tidur hanya di lantai masjid. Tak ada keseronokan, nyamuk pula ada. Tak habis nyamuk, ulat pula ada. Semua kesusahan ada. Bau, alamak. Aku buat ni untuk apa? Untuk Allah. Yang itu bila naik, diterima, baru ada kesan hati hilang cinta dunia. Hilang cinta semua dunia. Dan bila cakap tiada berkuasa melainkan Allah, tiada beri faedah, bahaya melainkan Allah, masuk. Ada ruang, bau iman jadi kuat. Keluar 4 bulan jalan kaki dengan cakap kalimah korban harta diri untuk sukakan Allah. Bau. Jadi kalau buat jalan kaki macam Rasidi, pinjam duit orang tak bayar, tak boleh. Dia tak boleh masuk. Sebab benda senang. Macam Azri ambil duit bini dia. Apa susahnya? Yang jadi beriman bermasalah bini dia tak. Jadi Tuan yang mulia, Allah semua kita korban dengan ikhlas. Darah dan daging tu kata Allah tak sampai ke aku. Yang sampai ikhlas. Bila kita tidak buat dengan susah payah dari harta kita, kita tak boleh dapat ikhlas. Bila tak ikhlas, dia tak sampai. Bila tak sampai, dia tak diterima. Allah tak keluarkan cinta dunia tu daripada hati kita. Yang kita ni jadi rosak, cinta dunia itu yang paling sebenarnya kita mahu dia keluar berarti. Tapi kita tak mahu. Bila tak mahu, mana nak masuk kalimah ni? Macam Yazid ni, cinta dunia, cinta mata, cinta dunia, cinta duit, cinta bini, semua cerita ada. Cakap kalimah pun satu pun tak masuk. Kita sangat mencintai dunia. Kita jadilah Yahudi. Sami'na wa asaina. Kita cinta dunia. Kita jadilah macam Kling, India. Samad. Kan? India tu Yahudi. Perangai dia Yahudi. Dia India. Tapi cinta dunia. Kan? Tapi di kalangan semua manusia kat dunia ni, Yahudi paling kuat cinta dunia. Jadi Tuan yang mulia, hari ini dunia inilah yang kita tak nak korban dengan ikhlas. Korban aja tak ikhlas, tak mau. Dia dengan ikhlas. Kita akan ikhlas bila kita memang buat itu nak sukakan Allah. Kita sendiri tak suka. Saya memang tak suka korban duit banyak ni. Memang saya tak suka. Tapi ini perintah Allah. Buat kerja dakwah. Kan? Di tempatan pun memang saya tak suka nak jumpa orang kat sini. Saya kenal dia orang. Saya buat juga. Barulah hilang harga diri. Kalau keluar dengan harta, baru keluar cinta harta, bini, anak, baru hati kosong. Baru kalimah boleh masuk. Bukan main-main buat kerja agama, nak iman kuat. Tak nak korban. Tuan takkan dapat apa yang Tuan nak. Lama buat usaha pun, iman tak masuk ke tahap yang Allah mahu, malah panjang lagi, tinggi lagi. Baru dapat khusyuk semayang. Bila Allah ada dalam, dan dalam semayang ingat Allah aja. Kenapa kamu tak ingat Allah dalam semayang? Sebab Allah tak ada. Tahu?
Kenapa? Allah tak ada. Kau buatlah usaha nak mengingatkan apa yang kamu cakap. Tak ingat. Ingat benda lain. Allah tak ada. Kenapa Allah tak ada? Penuh hati dengan lain daripada Allah. Itu aja agama ni yang sebenarnya. Mula-mula sekali nak dibuat. Sucikan hati dari segala cinta. Melainkan cinta Allah dia bermasuk. Ini saja yang merupakan perkara yang membuatkan kalimah asas agama ni masuk dalam hati. Dan bila dia masuk, makin kuat asas tu, makin kuatlah agama. Kalau tidak, tuan, tak boleh. Agama ni bukan benda murah. Kalimah masuk dalam hati ni bukan benda murah. Harganya syurga. Allah Subhanahu Wa Taala memberi banyak kebaikan dengan agama. Yang akan hanya ada agama bila asas kalimah ni dapat masuk dalam hati manusia tu ke dalam sekali, sedalam-dalamnya. Kalau tidak, main-main saja, tak mau korban harta diri, perasaan semua, kalimah ni takkan bertunjang dalam ke dalam hati. Dan agama takkan naik seperti pohon yang rendang dan tinggi.